Kita sambung pada muka surat 59, solat sunat witir. Qala al-muallif hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila an qala. Solat sunat witir. Witir maksudnya ganjil. Ganjil itu daripada 1, 3, 5 dan seterusnya. Jumlah rakaat solat sunat witir. Paling sedikit solat witir adalah 1 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Khairu ma uhayyikum bihi tahiyatul islam wa tahiyatul islam assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il muslimin wal muslimat wa khususan ila rahi alimi Quraisy al-Imam Syafi'i rahimahullah wa ila sairi a'immatil ahnaf wal malikiyah والشافعية والحنابلة وبالخصوص كذلك إلى الحبيب زين بن إبراهيم بن سمية حفظه الله وإلى صاحب هذا الكتاب السيد محمد أمين بن أدروس الحسيني شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم waladdallin. Alhamdulillah, kita masuk malam yang ke-12. Ini bermakna kita tinggal lagi 3 hari untuk bersama. Sebab saya akan bersama dengan tuan-tuan membaca kitab ini selama 15 hari. Nampak gaya tak khatam juga. Tak mengapa, hari malam yang ke-15 nanti saya akan ijazahkan juga kitab ini. Dan sebolehnya hadir, ada hadiah untuk tuan-tuan nanti, tapi saya tak umumkan sekarang lah. Untuk malam yang ke-15, bila malam 15? Ini malam 12. Kemudian malam apa tu? Ahad malam ke Sabtu malam? Sabtu malam. Sabtu malam bermakna 15 Ramadan bila? Ahad. Maksudnya Ahad malam. Ahad malam tu usaha untuk hadirkan diri, sebab tu malam yang terakhir saya bersama dengan tuan-tuan. Kemudian datanglah lagi teruskan hadir untuk pengajian kitab Risalah Al-Mustarsyidin, iaitu Habib kita, guru kita, Habib Najmuddin Al-Khairat. Beliau akan baca kitab tasawuf. Jadi lengkaplah. Tauhid ini fiqah, kemudian disambung dengan tasawuf, kemudian tauhid. Tauhid saya mengajar di sini setiap hari Rabu, esok hari 8.30 sampai pukul 10. Hadirlah sebab kami baru juga mengaji sifat 20. Kitab yang baru, dah khatam 2 kitab. Kitab yang baru tu pun baru permulaan. Dan nota disediakan sebelum akan nanti dapat kitab yang lengkap. Malam ni nak minta tolong mana-mana ustaz depan nanti untuk baca nas ni. Untuk 10 yang ini pertama ni saya akan bacakan dulu, nanti tolong dibacakan. Boleh ambil nanti mikrofon ni. Ni tak mengapa kan Bang Herudin. Lepas 10 minit Bismillahirrahmanirrahim. Di sini pun dah ada soalan, nanti kita akan bacakan 15 minit terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung pada muka surat 59, solat sunat witir. Qala al-muallif hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila an qala. Solat sunat witir. Witir maksudnya ganjil. Ganjil itu daripada 1, 3, 5 dan seterusnya. Jumlah rakaat solat sunat witir.
Paling sedikit solat witir adalah 1 rakaat dan paling banyak ialah 11 rakaat. Sebab itulah ulama katakan hadis yang disebut oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, ma kana sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi min 11 raka'atan. Kata Sayyidatuna Aisyah, tidaklah Nabi solat di bulan Ramadan dan selain daripada Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Nah, ulama bahas. Jadi pendapat pertama mengatakan ini menunjukkan solat tarawih itu 8 rakaat. Sebab biasanya kita buat witir berapa rakaat? 3 rakaat. Nah, bermakna 8 rakaat itu sembahyang apa? Sembahyang tarawih, kata mereka. Pendapat ini pendapat yang tidak kuat. Sebab apa? Sebab kata Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dan yang lain-lain mengatakan ini jelas solat witir 11 rakaat. Solat yang 11 rakaat itu bukan solat tarawih tapi solat witir. Kenapa? Kan tadi Nabi katakan, Sayyidatuna Aisyah mengatakan, Nabi tidak pernah menambah solat dalam Ramadan dan di luar Ramadan. Dalam Ramadan itu ada kemungkinan tarawih, tapi di luar Ramadan ada tak tarawih? Jelas tidak ada tarawih. Siapa yang buat tarawih bulan Ramadan, jangan kawan dengan dia. Nah, lain sikit orang ini. Sebab tak ada tarawih di bulan Ramadan. Bermakna solat itu adalah solat malam sahaja. Sebagian ulama mengatakan solat itu adalah solat itu adalah solat witir. Nah, itulah kebanyakan ulama. Sebab itu pendapat yang mengatakan solat tarawih 8 rakaat itu pendapat yang tidak kuat. Tapi selama mana ada pendapat ulama mengatakan begitu, boleh kita pegang. Cuma kuat tidak kuat sahaja. Satu. Yang kedua, kata Syekh Ali Jum'ah, mantan mufti besar negara Mesir. Kalau kita lihat dari segi istilah, tarawih itu bukan 8 rakaat. Istilah tarawih tidak ada zaman Nabi. Ia datang zaman selepas itu. Tarawih itu berasal dari perkataan tarwihatun. Tarwihatun itu mufrad. Tarwihatun maksudnya satu rehat. Kenapa? Orang Makkah kalau mereka solat tarawih, mereka akan solat 4 rakaat dahulu. Selepas 4 rakaat, mereka tarwihatun. Mereka akan rehat. Nah, setelah 4 rakaat, mereka rehat. Apa mereka buat? Mereka akan tawaf. Nah, barulah lagi solat tarawih lagi dengan 4 rakaat. Nah, jadi tarwihatun 4 rakaat. Tarwihatani berapa rakaat? Yang mengaji bahasa Arab. Ini muthanna. Nah, satu rehat ada 4 rakaat. Jadi kalau 2 rehat berapa rakaat? 8. Itu istilahnya apa? Tarwihatani. Jadi kalau tarawih jamak takfir sudah pasti ia lebih paling kurang berapa? Kalau ikut rumus tadi paling kurang 12, paling kurang 12. Jadi kenapa dikatakan 11? Dari segi istilah sahaja ia bukan menunjukkan 8 tapi paling kurang berapa? 12. Banyak lagi pendapat-pendapat yang lain. Memang pendapat yang paling kuat adalah 20 rakaat dengan hadis-hadis yang banyak sehingga ijma'. 4 madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Ijma' mengatakan paling kurang tarawih 20 rakaat. Ijma' maksudnya keseluruhan mereka. Cuma mereka khilaf 20 kah ataupun lain. Kalau madhab kita, madhab Syafi'i 20 rakaat, 3 termasuk witir. Kalau madhab Imam Malik 36. Dan kalau pendapat Khalifah Umar Abdul Aziz 40. Itu yang mereka khilaf. Yang mereka khilaf, ulama madhab khilaf 20 atau 36 atau 40.
Tak ada main-main 8 tu nah. 8 itu adalah yang khilafnya orang Syahalah. Nah, bukanlah bermakna tak boleh, bukan bermakna tak boleh nah. Jelas dari situ. Baik. Kemudian orang di Madinah mereka tidak ada Kaabah untuk mereka tawaf. Kerana itu orang di Madinah siapa? Imam Malik rahimahullah. Mereka rasa mereka kalah dengan orang Makkah. Sebab orang Makkah sembahyang 4 rakaat, lepas tu tawaf 7 kali. Sembahyang 4 rakaat, tawaf 7 kali. Di Madinah mana ada tawaf? Lalu apa mereka buat? Mereka buat gantikan tawaf itu dengan beberapa solat lagi. Akhirnya masyhur dalam mazhab Imam Malik berapa? 36. 12 pula. 20 campur dengan 16. Daripada mana 16 itu? Daripada tawaf itu mereka gantikan dengan 4 rakaat. Itu barulah berlumba-lumba dalam kebaikan. Bukan berlumba-lumba balik selepas lapar. Tolong saya berbicara tentang iman bukan kata boleh tak boleh. Silakan saja. Kaedah menyebut ma la yudraku jullu la yutraku kulluh. Apa yang tidak boleh buat semua jangan tinggal semua, jangan berbalah lagi lah. Silakan sahaja. Tapi tepuk dada tanya iman, jangan tanya selera. Kalau selera memang selera nak balik terus. Masya Allah. Hadirin yang ini jangan kita cerita panjang lagi. Saya sebutkan begini sebab ada satu kumpulan yang sangat ekstrim. Mereka katakan tak boleh lebih sembahyang tarawih daripada 8 rakaat. Hadisnya yang saya bacakan tadi. Tak boleh dia katakan. Itulah tujuan saya sebut ini. Bukan kata tak boleh. Malah nampak sangat jauh daripada ijma' ulama. Itu saja perbahasannya panjang. Naam. Faedah. Kita ulang balik, paling sedikit solat witir adalah 1 rakaat dan paling banyaknya ialah 11 rakaat. Nak ingatkan kembalilah. Mungkin kita ada urusan, kita tak sempat nak ikut sampai 23 rakaat, 8 rakaat kita kena balik. Tolong diingatkan. Bila habis 8 rakaat, jangan tidak solat witir berjamaah. Macam mana? Ketika orang yang sembahyang 23 rakaat itu bangkit lagi untuk rakaat yang ke-9 dan ke-10, maka ketika itu kita berniat solat witir. Solat witir niat 3 rakaat. Usalli sunnatal witri 3 rakaatin ma'muman. Sebut ma'muman sebab kita nak ambil pahala berjamaah. Ma'muman lillahi ta'ala. Sembahyang macam biasa. Ketika mereka nanti imam dan makmum memberi salam sebelah kanan, kita jangan bagi salam sebab kita masih lagi ada 1 rakaat. Angkat macam biasa dan tambahlah 1 rakaat, kemudian habiskanlah witir. Dapatlah kita pahala witir berjamaah. Witir berjamaah ini sangat besar pahala dia. Sayang kita dah solat dah ni, jangan halang-halang. Ada satu riwayat Nabi mengatakan, "Autiru ya ahlal Quran." Berwitirlah kamu wahai ahli Al-Quran. Ada riwayat yang walaupun tidak kuat. Al-witru wajibun ala kulli muhtalimin. Berwitir itu wajib ke atas setiap orang yang telah bermimpi. Maksudnya orang yang telah sampai umur, maksudnya baligh. Sampai tahap tu. Jadi kita pendapat yang kuat tidaklah sampai mengatakan wajib. Tetapi sangat ulama ambil berat perkara itu. Solat witir itu bagi Nabi itu adalah wajib. Tolong diambil perhatian ini. Faedah. Seseorang yang solat witir 3 rakaat pada permulaan malam, maka boleh baginya untuk menambahkan solat witirnya pada solat tahajud. Boleh. Kan paling banyak witir berapa tadi? 11. Dia telah buat 3 rakaat bersama dengan imam. Nanti dia witir lagi 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi jangan diganjilkan. Kalau diganjilkan witir itu jadi genap. Nanti 2 rakaat. 3 rakaat tadi kan lepas bersama dengan imam tadi. Kemudian tambah 2 rakaat 5. Tambah 2 rakaat 7. 2 rakaat 9. 2 rakaat 11 cukup. Jangan lebih daripada itu. Jangan ditambah dengan bilangan ganjil. Bilangan ganjil tak. Kalau bilangan ganjil nanti, jadi genap balik bila nak habis witir.
Itu hikmah dia. Waktu solat sunat witir masuk setelah menunaikan solat isya, meskipun dengan cara jamak takdim dengan maghrib. Waktu maghrib kita jamak takdim. Dah masuk waktu belum sepatutnya untuk solat tarawih dan solat witir? Jawabnya, kalau ikut betulnya, belum. Tapi kerana kita dah jamak takdim. Bayangkan, sembahyang wajib pun kita boleh jamak takdimkan awal. Ini kan pula sembahyang witir yang sunat itu. Maka siapa yang sembahyang takdim, jamak takdim maghrib dengan isya, selepas sahaja berapa rakaat, katalah orang yang kasar jamaknya 3 campur dengan 2, 5 rakaat, boleh terus solat tarawih waktu itu. Dan boleh juga terus solat witir. Faham tak? Walaupun seasalnya tak masuk isya lagi. Naam. Sebabnya tadi ialah kita telah jamak takdim. Naam. Dan berakhir ketika masuk waktu solat subuh panjang. Masya Allah. Bagi yang belum melaksanakan solat sunat witir sampai masuknya waktu subuh, maka disunatkan untuk qadaknya di waktu-waktu yang lain. Boleh juga solat qada untuk witir. Para ulama mengatakan begini, kalau ia selalu dilakukan sembahyang sunat, boleh kita qadakkan. Contoh, sembahyang 2 rakaat sebelum subuh, jangan ditinggalkan. Dah selalu kita buat. Satu hari itu datang lambat, jadi imam telah pun solat wajib subuh. Jangan kita seorang-seorang sembahyang, jangan. Ikut jugalah sembahyang subuh. Nanti sunat kita qadakkan sembahyang sunat sebelum subuh. Bila kita qadak, immediately selepas solat subuh pun boleh juga, tapi tidak digalakkan. Sebab ada pendapat ulama mengatakan solat yang tidak perlu itu haram dikerjakan pada waktu tahrim. Bukankah selepas subuh sampai naik matahari nanti itu adalah waktu tahrim? Jadi apa dibuat? Tunda dulu. Tak perlu qadak dulu dalam waktu itu, sebab ada pendapat yang mengatakan haram sembahyang waktu itu. Jadi kita ambil pendapat yang ringan. Sebab dalam kaedah menyebut al-khuruju minal khilafi mandubun. Keluar daripada benda khilaf, walaupun boleh kita buat, itu adalah suatu yang sunat. Dianjurkan untuk membaca kunut pada rakaat terakhir ketika solat sunat witir pada bulan Ramadan bermula tanggal 16 Ramadan. 16 dikira macam mana? Hari 15 malam tu 16. Bukan hari 16 malam tu baru witir, tak. Itu dah masuk 17. Sampai di akhir bulan Ramadan. Ini kena diingat supaya kita tahu. InsyaAllah nanti malam 19, malam 15 nanti, malam 15, malam 16, nanti saya akan bawa kaedah macam mana nak mendapat Lailatul Qadar melalui para masyayikh kita. Kita akan bawa nanti. Dianjurkan solat sunat witir dilakukan secara berjamaah. Baru tadi kita sebut, biar solat berjamaah. Kenapa? Sebab satu, pahala berjamaahnya besar. Yang kedua, kalau imam itu berhenti solat sehingga witir, macam tadi Syekh Abdul Karim kita bawa sampai witir kan? Hani'an lakum. Hani'an lakum. Ini saya nak ucap tahniah pada semua. Hani'an lakum. Tahniah pada semua. Sebab siapa yang sempat solat tadi, iaitu solat ahlan wa sahlan Ustaz Muttalib. Siapa yang sempat solat tadi bersama dengan imam, iaitu solat tarawih sama witir sampai habis, sama-sama habis dengan Syekh Abdul Karim tadi, yakinlah bahawa dia telah mendapat pahala seumpama membangunkan seluruh malam. Isyak tadi berjamaah kan? Itu maksudnya mendapat pahala separuh malam. Berwitir bersama dengan Syekh Abdul Karim tadi, itu mendapat pahala sepenuh malam. Walaupun kita relax begini, mungkin lepas ni kita akan tidur. 5 minit lagi kita akan tidur. Dan bangun pukul 12.30. Pahalanya seumpama kita solat tak henti-henti. Solat tak henti-henti. Kita ni bukan solat sekarang ni, tapi dikira pahala solat tak henti-henti plus datang majlis ilmu. Lagi besar pahala. Yang datang majlis ilmu bulan Ramadan, pahalanya digandakan 70 kali ganda datang ke majlis ilmu. Sebab ni kan wajib majlis ilmu ni. Kan Nabi sebut man taqarraba fihi bi khaslatin kana kaman adda faridatan fi ma siwa.
wa man adda fihi bi fariidatin kana kaman adda 70 fariidatan fi ma siwa. Siapa yang buat yang sunat dapat pahala fardu. Nah, kalau kita bagi sedekah dekat tabung masjid itu sunat, tapi digandakan seperti kita bayar zakat. Sebab digandakan satu yang wajib. Kalau kita bayar zakat yang wajib, maka digandakan 70 yang wajib. Siapa yang berbisnes tu, eloklah bayar zakat waktu Ramadan. Nah, sebab 70 kali digandakan. Masya Allah. Kita yakin nanti bila? Yakin bila dah ada dalam kubur nanti barulah yakin. Barulah nak minta, ya Allah, please return me back to the world. I want apply whatever taught by the prophets in the prophetic revelations dalam hadis. No way, man, kata malaikat. Nah, tapi malaikat taklah kata gitu. Tapi memang ada malaikat yang bengis. Bukan kerana bengis apa, kerana memang dijadikan begitu. Menakutkan, ya Allah. Nah, ya Allah hadirin, hani'an lakum, hani'an lakum. Sebab Nabi sebut dalam riwayat Imam An-Nasa'i, innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa. Sesungguhnya sesiapa yang membangunkan malam sampai imam tu balik. Maksudnya sampai imam habis solat witir, baginya pahala seumpama membangunkan sepenuh malam. Allahu Akbar. Siapa yang tak mahu benda ni? Orang yang tak tahu hakikat saja yang tak tahu anugerah ini, Masya Allah. Jadi solat berjamaah, ya, diingatkan. Solat witir berjamaah. Nombor 7, kita masih lagi bincang perkara-perkara yang sunat dilakukan di bulan Ramadan. Memperbanyakkan membaca Al-Quran dengan tadabbur, merenungi maknanya dan mengamalkannya. Itu yang terbaik. Salafus salih, maksudnya orang yang salaf, maksudnya terdahulu, salih yang baik. Apa kata mereka? La an aqra'a idza zulzilatil ardu zilzalaha wal qari'ah atadabbaruhuma wa atafahhamahuma ahabba ilayya min an aqra' al-Qur'ana kullahu. Jika aku membaca hanya surah Az-Zalzalah, bukan Az-Zul, idza zul, disebut zulzilah ataupun Az-Zalzalah. Nah, tidak semestinya ikut bunyi, tidak semestinya. Nah, saya bukan komen guru saya, tak, bukan komen beliau ni, betul. Tetapi contoh istilah tidak semestinya ikut bunyi. Kalau saya katakan basmalah, itu merujuk pada bacaan apa tu? Bismillah. Kenapa tak sebut bismillah? Sebab istilah. Bila istilah dia mungkin berbeza sedikit. Hamdalah merujuk pada alhamdulillah. Tasbih, naam, takbir, tahmid, hauqalah, quwwata illa billahil aliyyil azim, hay'alatain. Senyap. Hay'alatain. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Itu namanya hay'alatain. Naam. Jika aku membaca hanya surah Az-Zulzilah ataupun Az-Zalzalah dan surah Al-Qari'ah dengan penuh tadabbur dan difahami maknanya, hal ini lebih aku senangi daripada aku membaca seluruh Al-Quran tanpa tadabbur dan difahami maknanya. Jadi kalau boleh, wajibkan di rumah kita ada Quran translation. Paling kalau wajibkan. Tapi jangan beli Quran translation yang sebarangan. Jangan. Hindarkan membeli Quran bila berjumpa dengan ayat-ayat sifat, ayat-ayat khabariyah. Contoh, yadullahi fawqa aydihim. Kalau ada Quran yang terjemah tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, jangan beli Quran tu. Jangan beli Quran itu. Sebab dia boleh mewahamkan kita untuk mengatakan Allah beranggota badan, walhal kita mengaji sifat 20. Allah itu bukan jirim dan Allah itu bukan arad. Arad dan jirim itu miliknya makhluk, Allah khaliq bukan makhluk. Yang dikatakan tangan, muka, kaki, jari, muka, itu semua itu jirim tu. Jirim tu miliknya apa? Miliknya makhluk. Kalau tak lepas lagi jirim arad, jangan cerita ayat mutasyabihat. Ini ulama kita pesan. Siapa tak faham lagi jirim arad,
Jangan nak bercerita tentang ayat mutasyabihat, sebab dia sendiri tak faham nanti. Sebab itu akidah ini satu yang sangat sensitif. Guru kita almarhum Tuan Guru Haji Saleh si Kedah, beliau pesan sangat-sangat mengaji sifat 20 sungguh-sungguh, mengaji sifat 20 sungguh-sungguh, dan fahami benar-benar yang dikatakan makhluk itu. Apa dia? Paling kurang memahami jirim dengan aurat. Jirim, aurat. Fahami elok-elok. Selagi tak lepas jirim aurat, jangan nak berbangga dulu dengan yang lain. Especially cerita tentang ayat mutasyabihat. Allah melihat dengan mata, tapi mata Allah tidak seperti mata manusia. Itu adalah akidah orang yang fasik dan ahli bid'ah. Oleh kerana dia mengatakan mata tadi itu tak sama dengan mata manusia, tidak boleh dihukum kafir. Tidak boleh dihukum kafir. Kalau dia katakan mata Allah seperti mata makhluk, ketika itu juga orang ini orang yang mujassimah, yang wadihah, maka hukumnya adalah kafir. Jelas, siapa yang mengatakan Allah ada tangan, tapi tangan Allah tidak seperti tangan manusia, akidah orang ini akidah fasik dan ahlul bid'ah. Tidak kafir lagi, tetapi jangan belajar dengan dia, sebab dia sendiri tak faham. Mohon maaf sebut benda ni, sebab akidah tidak boleh sembarangan. Kalau fiqah salah, batal, ulang balik. Batal, ulang balik. Batal, ulang balik. Tapi kalau akidah batal, alas kafir. Sebab itu berhati-hati dalam bab akidah. Kalau tak pandai ataupun tak faham dalam bidang ini, sonyap sahaja lebih elok. Sonyap sahaja lebih elok. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca dengan menggunakan Al-Quran. Jadi macam mana kita ni? Tak apalah, kita baca jugalah walaupun tak tahu makna. Ya? Ya? Dah baca laju dah? Gitu. Tapi syarahnya panjang. Khair, tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Tak mengapalah. Kita tengok takdirnya Allah nanti. Pun macam mana pun, dekat mana pun kita berhenti, tetap kita akan ijazahkan juga. Sebab yang di belakang ni agak mudah. Yang di belakang ni benda-benda sunat, benda-benda yang agak boleh difahami sendiri. Tapi yang ini memang elok untuk kita hadir bertalaqi macam ni. Sebab dia melibatkan hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca dengan menggunakan Al-Quran lebih utama daripada membaca Al-Quran dengan kemampuan hafalan. Hal ini kerana memandang Al-Quran juga termasuk dalam kategori ibadah. Ada 4 perkara kata ulama, melihat sahaja menjadi ibadah, bermakna dapat pahala. 1, melihat Al-Quran, melihat mushaf Quran sahaja dapat pahala. Yang kedua, melihat Kaabah. Melihat Kaabah. Sebab itu ulama khilaf. Ketika kita solat di depan Kaabah, apakah kita kena lihat Kaabah ataupun tidak? Dalam solat. Di luar memang kita lihat. Di luar memang kena lihat. Sebab Allah Azza wa Jalla dalam hadis menurunkan 120 rahmat setiap hari. 60 rahmat lil mutawafin, untuk orang yang bertawaf. 40 rahmat lil musallin, untuk orang yang melihat, untuk orang yang solat. Wa 20 lin nadhirina lil Ka'bah, untuk orang yang melihat Kaabah. Melihat Kaabah saja. Dapat 20 rahmat. Kalau di luar daripada solat. Dalam solat, apakah kita lihat ataupun tidak? Khilaf ulama pada 2 pendapat. 1 mengatakan lihat juga waktu walaupun dalam solat. Tapi pendapat ini tidak kuat. Pendapat yang kuat ialah jangan dilihat Kaabah itu, walaupun di tengah, walaupun di depan Kaabah. Kenapa? Bila kita lihat, dia akan memasyghulkan mata kita, maka akan hilanglah khusyuk itu. Lebih-lebih lagi kalau lihat dekat penjuru Hajarul Aswad. Penjuru Hajarul Aswad, orang yang dah pergi Mekah ni tahu ni, apa berlaku kat situ tu? Macam-macam orang berkelahi kat situ. Takut mata kita lihat, ini Haji Shah Alam ni. Ni tengah solat, kuat Haji ni lah, badan kecil. Macam mana orang Turki tu ditolaknya, dan dia boleh Haji ni baca salawat apa? Mungkin ada amalan Haji ni. Kalau tak silap Haji ni sekali talaqi. Kitab Marhaban ya Ramadan ya Marhaban ya Ramadan. Tapi Haji ni siapa nama? Lah lupa baca Fatihah.
Karena itu ulama katakan paling afdal jangan dilihat, tapi di luar daripada solat lihat. Satu, lihat mashaf Quran dapat pahala. Yang kedua, dapat lihat Kaabah dapat pahala. Ketiga, lihat langit dapat pahala. Bila kita lihat langit, you will contemplate. Kita akan berfikir. You will ponder, who is the creator of this sky without any pillars? Siapa kalau tidak Allah Azza wa Jalla? Nanti akan terkeluar mulut mengatakan, ma khalaqta hadha batila subhanaka innaka faqina subhanak faqina adzaban nar. Itulah. Yang keempat, melihat wajah mak. Lihat wajah mak, tenung wajah mak. Itu adalah ibadah mengikut sebahagian ulama. Naam. Memandang Al-Quran juga termasuk dalam kategori ibadah. Bila ibadah dapat pahala, kecuali jika akan lebih khusyuk atau untuk memperkuat ayat-ayat Al-Quran yang telah dihafalkan, maka yang lebih utama memakai kemampuan hafalan Al-Quran. Ini untuk orang yang hafiz. Quran pula berbeza. Pegang Quran mushaf betulkah ataupun pegang handset? Kalau handset, dia boleh drag gitu. Tapi pastikan ditutup wifi dulu. Tutup wifi supaya tak masuk Facebook ataupun tak masuk WhatsApp. Nanti boleh cek pula WhatsApp. Boleh jawab pula kat situ. Jadi batal pula sebab bermain-main ketika solat. Jadi ulama katakan lebih afdal pegang Quran betul-betul, bukan pegang handset itu. Sehingga sebahagian ulama Pakistan, ni kawan saya yang bagi tahu. Beliau karkun ni huruf yang selalu keluar. Ada sebahagian ulama Pakistan menfatwakan haram install Quran dalam handset. Quran haram install dalam handset. Kenapa? Dalam handset macam-macam tu ada. Jadi dia bercampur. Tapi ulama kita di Malaysia khair saja. Boleh kebanyakan sebab dia bukan campur macam dia adalah tempat mana dia letak kan. Gitu. Cuma diingatkan, skrin yang ada Quran ditutup bila masuk dalam tandas. Itu sahaja. Jadi boleh tak bawa handset tu dalam tandas? Quran dalam tu 30 juzuk tu. Kalau diletak di luar nanti meleleh ayak mata. Dah hilang nanti Samsung, iPhone 6 ke apa sekarang ni? 8 dah sekarang ni. Macam mana? Boleh. Tapi tutupkan Quran itu, yang berlagu Quran tu, qiraah itu, dan skrinnya ditutupkan. Ia qiyas kepada apa? Qiyas kepada orang yang hafaz Quran. Orang hafal Quran boleh masuk tandas tak? Soalan. Dah juga nak tahu qiyas tu. Qiyas takkan badan dalam, kepala kat luar. Tandas ni tak, dengan syarat bila dalam tandas walaupun dia hafal Quran kat sini jangan membaca Quran. Itu saja. Qiyasnya sama kepada yang tadi, handset itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nombor 8, banyak sangat yang sunat-sunat ni, masya-Allah. Itu menunjukkan apa tu? Dalam Islam ni, kalau bab makanan, yang haram tu sikit-sikit je. Yang haram sikit-sikit saja. Yang halal tu banyak. Yang tak disebut hukumnya juga banyak. Itu maksudnya apa? Harus, sebab al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal pada sesuatu hukumnya harus. Sebab itu kita dalam bab makanan sangat luas mazhab Syafi'i banding dengan mazhab Imam Hanafi. Mazhab Imam Hanafi, sesuatu itu halal, makanan itu, kalau ada dalil yang menghalalkannya. Mazhab Syafi'i sangat lenient. Sesuatu itu halal selama mana tidak ada dalil yang mengharamkannya. Mana satu yang elok? Mana satu yang lebih lenient? Mazhab Syafi'i. Sehingga sebahagian besar mazhab Hanafi mengatakan tak boleh makan seafood, ketam, sotong dan sebagainya. Apa nama yang sedap tu? Orang kata sedap, tak pernah makan pun. Yang macam udang besar tu. Lobster je. Lobster. Jadi kalau nak makan lobster, lebih, bawalah kawan bermadhab Hanafi. Dia akan bayar tapi dia tak makan, kita yang habis dan balunkan. Memperbanyak amal soleh. Amal soleh, amal yang mendatangkan kebaikan pada kita. Itu amal soleh.
Ada satu lagi istilah namanya islah. Salih, islah. Islah ni kita mengislahkan orang lain, memperbaikkan orang lain. Nah, seperti zikir, doa, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedekah dan amalan-amalan yang lain. Kerana pahala amalan di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Jalla wa Ula, banyak lagi sengaja saya sebut ni supaya kita tidak stick pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla, Allah Jalla wa Ula. Tapi hadirin, setiap yang kita sebut di belakang tu bukan saja-saja tu, dia ada maksud dia tu. Nanti siapa yang ada beli buku saya Khilafiyah yang tebal tu, ada 1000 muka surat tu, di situ ada satu syair. Daripada syair tu kita tahu apa maksud Subhana, Jalla, Wa'ula, Azza, Tabaraka. Daripada syair itu apa? Ketika Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, ketika beliau conquer dekat Bait Al-Muqaddas dekat Palestin, ada seorang ulama ketika itu yang bernama Syekh Muhammad Hibbatullah Al-Barmaki. Syekh Muhammad Hibbatullah Al-Barmaki. Beliau tulis akidah sifat 20, namanya akidah tanzih, dan dibagikan kepada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, kurun yang ke-6. Beliau lihat ini sangat bagus ni. Siapa baca ni akidah jadi mantap. Akidah tanzih, supaya jangan mentashbihkan Allah dengan makhluk macam kita sebut tadi. Jurim dengan Arab, dia mesti dapat bezakan. Kalau Arab itu man taraka arba'an kana kamula imanu. Siapa tinggalkan 4 perkara, maka sempurnalah iman dia. Apa dia? Aina, kaifa, mata dengan kam. Ini mengaji sifat 20. Antaranya ditulis oleh Syekh Muhammad Hibbatullah Al-Barmaki, suka sangatlah Sultan Salahuddin. Beliau perintahkan di negeri Syam, iaitu 4 negeri. Syam sendiri, Syria, Jordan, semula Syria, Jordan, Palestin dengan Lebanon. Tak termasuk Bangladesh, tak termasuk. Saya tadi hampir-hampir sebut Bangladesh. Sebab teringat cerita Bangladesh yang kita cerita malam tadi kan mengaji. Beli bungkus, ingat kan malam tadi? Ke kat tempat lain saya cerita? Semua tempat lain. Kalau saya tanya macam ni, semua tempat lain. Nak dengar cerita lah tu. Saya cerita macam ni. Kan hadis sebut, ni sedekah. Dah masuk sedekah belum? Ini sedekah. Man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajri sa'imihi wa la yanqusu min ajrihi syai'. Siapa yang bagi makan pada orang yang berpuasa, pahalanya seperti pahala orang itu, tidak dikurangi sedikit pun. Saya sebutkan begini semalam. Kita dan isteri 2 orang, nasi ayam, anak 11 orang. Ingat lagi saya sebut 11 orang. Jadi sepatutnya beli berapa bungkus nasi? 13, belilah 15. Untuk satu kita bagi dengan abang Bangladesh kita yang kerja di Petro Pam. Kemudian bagi lagi dengan yang jaga kondo kita tu. Sebab kenapa kita bagi kat mereka? Pahala tadi kita dapat. Yang kedua, mereka berpuasa dengan kita puasa tak sama. Mereka puasa payah menjaga Petropam daripada pukul 8 sampai ke petang, letih. Jaga rumah kita, tak tidur-tidur, kita tidur banyak. Jadi begitulah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya cerita apa tadi tak habis? Syam. Jadi dibacakan di setiap subuh. Di menara dibacakan. Antaranya, dia tak baca semua, antaranya wasani'ul alami la yahwihi qutrun ta'ala Allahu an tashbihi qad kana mawjudan wala makana wa hukmuhu al-ana ala makana. Ni subhanahu jalla 'anil makani wa 'azza an taghayyuriz zamani. Kan subhanahu wa ta'ala tadi. Situ subhanahu jalla 'anil makani wa 'azza, kan Allah azza wa jalla. Wa 'azza an taghayyuriz zamani.
qad ghala wa zada fil ghuluwi man khassahu bi jihati al-'uluwi wa hasara sani'a fis sama'i wal 'arsyu fawqa al-ma'i wa athbatu li dhatihi at-tahayyuza qad dhalla dhu tashbihi fi ma jawaza. Terjemahan nanti habis Ramadan, dan amalan-amalan yang lain, kerana pahala amalan sudah kita sebut di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumtus saim tasbihun wa naumuhu ibadatun wa du'auhu mustajabun wa amaluhu mudha'afun. Rawahu Dailami. Diamnya orang yang berpuasa dihitung sebagai amalan tasbih. Ada orang berkelahi, kita boleh lawan. Bertengkar, kita boleh lawan. Diam itu adalah tasbih. Atau orang hinggap, bising saja, kita diam saja. Itu adalah tasbih. Bila tasbih dapat pahala. Dan tidurnya adalah ibadah. Bukan tidur waktu mengaji. Tidur lain. Lain daripada mengaji, insya-Allah ibadah. Tidur waktu mengaji, jangan jawab. Doanya mustajab, diqabulkan, dan pahala amalannya digandakan. Masya Allah, seronok kita, ya Allah. Sedar tak sedar dah 10 hari kita ni. Kenapa masa cepat sangat berlalu, ya? Jadi tangisilah hari yang berlalu yang tidak diisi dengan amalan-amalan. Sebab dia tidak akan datang hari itu. Selasa tak ada dah. Selasa 10 hari Ramadan tak ada dah. 10, hari ni 10. Hari ni 10. 11 hari ni. Selasa 11 Ramadan tak ada lah. Melainkan akan tahun depan. Itu pun kalau Allah panjangkan umur. Jadi minta pada Allah bagi kekuatan kita buat amal di bulan Ramadan ni apapun. Menghadiri majlis ta'lim, Allahu Akbar, labbaik. Alhamdulillah kita sekarang berada dalam majlis ta'lim. Diriwayatkan dari salafus salih, barang siapa yang menghadiri majlis ta'lim pada bulan Ramadan, termasuk siang ataupun malamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menulis baginya setiap langkah kakinya pahala ibadah selama setahun. Hadirin, nanti ada orang persoalkan, ini pahala ni melampau-lampau, satu langkah 1 tahun melampau-lampau. Ini tanda hadis ni maudhu'. Kata orang sedemikian. Kita tenang sahaja. Tenang sahaja. Selama mana itu diucapkan oleh salafus salih demi Allah, tidak akan ada salahnya. Insya-Allah. Insya-Allah. Hadirin, kalau kita lihat dengan kacamata kemahakuasaan Allah, rahmannya Allah, rahimnya Allah, pahala 1 tahun ni tak ada apa bagi Allah. Kalau Allah nak bagi lebih daripada tu pun tak ada apa. Kita pakai logik. Setahun banyak nah. Pasal kita jarang buat. Imam Syafi'i pun dibagi komen. Imam Syafi'i dalam kitab At-Taiful Ma'arif, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali sebut, Imam Syafi'i khatam Quran setiap hari 1 khatam, 30 juzuk. 30 juzuk. Ada seorang tua datang kepada Imam Syafi'i. Ya Aba Abdillah, Imam Syafi'i, bagaimana yang dikatakan al-adillah dalam hukum itu? Apa? Kita nak istinbat hukum, dia kena al-adillah, sumber hukum di mana? Kata Imam Syafi'i, Al-Quran. Selepas itu, kalau kamu tak jumpa daripada sunnah, kalau tidak, daripada ijma' ulama. Sebab itu memang cara Imam Syafi'i istinbat hukum, ijma' ulama. Kata orang tua ni, daripada mana kamu tahu ijma' ulama itu adalah sumber hukum? Di situ Imam Syafi'i start. Kata orang tua ni, saya bagi kamu 3 hari untuk dapatkan jawapan. Apa yang dibuat? Imam Syafi'i buka Quran, dalam masa 3 hari, beliau khatam 3 kali. Dalam masa 3 hari, bukan Google ni, kalau Google senang. Ijma' dalam Quran, wasat ya. Yang penting wifi kita laju dan bayar bulan-bulan tu. Kalau tidak pakai wifi orang lain, hotspot.
Tak, ini Imam Syafi'i, mana ada wifi waktu tu? Baca daripada mula sampai akhir. Setelah 3 hari datang orang tua itu. Bagaimana? Kata Imam Syafi'i, ya, aku telah membaca Quran 3 hari 3 malam untuk menemukan jawapannya, lalu aku jumpa pada ayat tertentu. Imam Syafi'i pun membaca ayatnya. Bermakna beliau membaca Quran setiap hari 30 juzuk, satu. Yang kedua, beliau baca Quran dengan tadabbur. Beliau membaca, beliau kan Imam Syafi'i ini kan ketika umur 6 tahun. Beliau berpindah dekat mana? Beliau lahir dekat Gaza, Palestin. Nah, umur 6 tahun dekat mana? Dekat Makkah. Beliau hidup dalam kabilah Bani Huzail. Bani Huzail adalah kabilah yang paling fasih bahasa Arab dia. Paling eloquent, bahasa Arab paling eloquent. Nah, bermakna Imam Syafi'i dari segi bahasa Arab, Masya Allah. Sehingga anak murid beliau Al-Imam Al-Muzani kata, whatever comes out from the lips of Imam Syafi'i, that is the grammatical structure. Apa yang keluar daripada mulut Imam Syafi'i kalau bercakap, itulah grammar bahasa Arab. Saya kalau cakap Inggeris boleh sikit-sikit, cakap Arab boleh sikit-sikit, tapi akan adalah salah silap, maklum saja orang Sarawak. I'm not born as Englishman or the Arab people, but then you learn and learn, bolehlah sikit-sikit. Nah, kalau saya kata salah saya bercakap, yes, I admit that because I'm not born as an Arab ataupun an Englishman, kita akui. Imam Syafi'i memang orang Arab, bahasanya ya Allah. Nah, sehingga dalam majlis Imam Syafi'i ini puluhan ahli bahasa yang mendengar beliau bercakap, bukan menulis, bercakap macam mana ni. Tidak ada salah, tidak ada satu pun silap dari segi grammar bahasa Arab. Nah, kalau kita kata, itu bas datang sana mari. Itu bas datang sana mari. Oh, maksudnya bas itu datang dari sana. Itu orang dalam kepala ada, itu orang dalam ada cerita Firamli itu. Ada orang, itu orang dalam kepala ada batu besar duduk. Itu orang dalam kepala ada batu besar duduk. Ya Allah, macam mana dia jadi mubtada muakhar jadi khabar muqaddam. Dia punya khabar muqaddam ni dia banyak sangat khabar muqaddam awal, tsani, tsalits. Tapi kita faham dia nak sebutkan dalam kepala orang tu ada batu besar. Boleh difaham tak? Boleh, tapi itu dia bahasa. Masya Allah. Naam. Imam Syafi'i luar biasa. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Tidurnya adalah ibadah, doanya mustajab. Menghadiri majlis ta'lim tadi. Yang saya sebutkan, baginya setiap langkah kakinya pahala ibadah selama setahun. Kalau orang fikir logik kan, illogic. Tapi kalau fikir dengan kemahakuasaan Allah, tak ada apa benda ni. Guru saya, Syekh Ahmad Ridauddin, beliau sebut begini. Logik tak peristiwa Isra' Mi'raj? Memang logik. Jawapannya memang jangan jawab tak logik. Memang setiap orang Islam mesti jawab logik. Tapi when it comes to the logical proof, cuba bayangkan. Peristiwa Isra' dan Mi'raj, Allah tak gunakan lailah, tapi Allah guna lail. Subhanalladzi asra ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Kenapa Allah tak guna lailatan? Lailan maksudnya a part of night, sebahagian daripada malam. Kalau lailah sepenuh malam, sebab itu Allah gunakan ketika menceritakan Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, bukan lail qadar. Apa beza? Lail sebahagian malam, lailah sepenuh malam. Bermakna berlaku Lailatul Qadar sepenuh malam. Apa itu malam? Daripada maghrib sampai subuh. Itu tanda Allah kasih kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak perlu menunggu 12:30 malam, pukul 1, tak perlu menunggu. So, maghrib itulah Lailatul Qadar kalau dia berlaku. Up to subuh lama. Tapi
Sebab itu Allah gunakan lailah. Tapi Isra' Mi'raj Allah gunakan apa? Lail. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Kenapa? Memang ulama katakan, antaranya guru kami Al-Habib Salim Ibn Umar Ibn Abdullah Asy-Syatiri. Ini saya dengar betul-betul daripada telinga saya, daripada mulut beliau. Saya dengar dengan telinga daripada mulut beliau. Bukan dengar dengan mulut apa yang dicakap oleh telinga beliau. Jangan terbalik. Nah. Ada cerita juga kat situ tu. Tapi saya tak nak cerita. Kena cerita juga. Cerita sikit. Tapi ni tak ada kena-mengena dengan Isra' Mi'raj. Saja-saja, jangan mengantuk. Ada orang Cina lama duduk di Malaysia. Dia bingung. Sebab esok ada interview untuk dapat kewarganegaraan. Dia bingung. Kawan dia tanya pasal apa? Bingung. Tu esok nak interview. Kawan dia dapat anugerah, dapat warganegara dah. Dia kata jangan bingung. Sebab interviewer tu akan tanya 3 soalan je. Malam ni hafal jawapannya. Tak payah hafal soalan. Hafal 1, 60 tahun. 2, 25 tahun. 3, sama-sama. Tu je. Dia memang tak pandai bahasa Melayu. Tu yang dibingung ni, nak dapat warganegara, syaratnya pandai bahasa Melayu kan dan faham. Dia bingung. Kawan dia kata, tak, jangan risau. Ana dah lepas dapat warganegara, sama juga China jugalah. Dan dia tanya 3 soalan. Saya tak perlu jawab soalan tu, tak perlu kamu hafal. Jawapan saja apa? 60 tahun, 25 tahun, sama-sama. Kenapa? Sebab sama-sama tu last dia akan jawab terima kasih. Kamu akan jawab sama-sama. Sebelum tidur dia pun hafal 60 tahun, 25 tahun, sama-sama. 60 tahun, 25 tahun, sama-sama. Sebab soalan pertama dia akan tanya, kamu umur berapa? Memang 60 tahun. Duduk di Malaysia berapa? 25 tahun. Memang ngam. Terima kasih. Sama-sama. Dia mahu tu. Tapi dia hafal jawapan. Esok hari, interview kat depan. Jadi, yang interview tu, dia tukar soalan. Hang berapa lama duduk kat Malaysia? 60 tahun. Dia dah apa ayat tu mula-mula kan? 60 tahun. Umur hang berapa lah? 25 tahun. Saja-saja, ni tak ada kena-mengena ni. Ulang balik. Hang berapa lama duduk Malaysia? 60 tahun. Umur lah berapa? 25 tahun. Apa? Ulang 3 kali. Hang duduk Malaysia berapa lama? 60 tahun. Umur berapa lah? 25 tahun. Dah ulang 3 kali, kawan tu marah. Gila dia kata. Hang ni gila. Sama-sama dia kata. Ni saja, tak ada kena-mengena. Jangan mengantuk ya. Apa cerita dalam cerita tadi? Hadirin. Ulama katakan, ini saya dengar daripada mulut beliau sendiri. Isra' Mi'raj itu berlaku 1/3 yang terakhir. Malam, 1/3 awal, 1/3 pertengahan, 1/3 yang akhir. Yang berlaku 1/3 akhir ini tak lebih daripada 28 minit. Ambil mudah-mudah 30 minit. Peristiwa Isra' dan Mi'raj. 30 minit tu, kalau kita tengok riwayat hadis yang panjang, bayangkan daripada Makkah pergi ke Palestin, perjalanannya 1 bulan naik unta. Sebab itu disebut Al-Masjidil Aqsa, masjid yang paling jauh. Lawannya Al-Masjidil Adna, masjid yang paling dekat. Sebab orang Arab, orang Quraisy, tabiat mereka berniaga. Sebab itu ketika Quraisy Makkah pindah dekat Madinah, mereka janggal sedikit. Sebab orang di Madinah, tabiat mereka berkebun. Mereka berniaga. Jadi sejauh yang mereka pergi adalah di masjid ini tandanya. Maksudnya dekat Syam. Jadi 1 bulan pergi, 1 bulan balik. Itu saja 2 bulan. Dan peristiwa Isra' Mi'raj sangat panjang.
naik langit pertama tu bukan terus macam ni. Dia mencondong. Dia ada, ni panggil apa ni? Condong macam ni, 1, 2, 3, 4, 5. Setiap satu ni ada dialog dia. Lama dialog ni. 1, 2, 3. Sebelum tu berhenti di 5 tempat. Pertama sekali Taibah. Yang kedua Tursaina. Kemudian di Baitul Laham. Di Madian. Baitul Laham barulah di Bait Al-Muqaddas. Turun pula solat lagi. It takes time. Sama naik atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Habis ke 7. Naik yang ke-8. Sidratul Muntaha. Naik yang ke-9 Al-Mustawa, naik yang ke-10 Al-Hadrah Al-Qudsiyah. Kemudian turun lagi jumpa Nabi Musa langit yang ke-6. Sebab langit pertama jumpa Nabi Adam AS. Yang kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya AS. Yang ketiga Nabi Yusuf AS. Yang keempat Nabi Idris AS. Yang kelima Nabi Harun AS. Yang keenam Nabi Musa AS. Yang ketujuh Nabi Ibrahim. Nanti tulis A'yahuma. Tulis A'yahuma sekarang. A'yahuma. Supaya setiap kali Rajab kita cerita Isra Mi'raj, kita tak lupa. A'yahuma. Ini adalah 7 tingkat lapis langit ada pada Nabi pada setiapnya. Nabi pertama, Nabi yang saya sebut tadi itu, Nabi Adam AS. Yang kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya AS. Yang ketiga Nabi Yusuf AS. Yang keempat Nabi Idris AS. Yang keenam Nabi Harun Mim. Yang keenam Nabi Musa. Yang ketujuh Nabi Ibrahim. Hafal A'yahuma. Kemudian turun lagi langit yang ke-6. Berapa kali? 9 kali. Barulah turun lagi yang ke-5. 4, 3, 2, 1. Ambil lagi burak kat bawah tu. Barulah pergi balik. Perjalanan hanya 28 minit sahaja. Logik tak logik? Kalau kita tanya logik tak logik? Logik, kata guru kami, untuk orang-orang yang berfikir sebegini ni, peristiwa Isra' Mi'raj itu logik bagi mereka. Tetapi dalam bab sampai tak sampai pahala orang yang hidup kepada orang mati tak sampai. Kita jadi pening dibuatnya. Golongan sebegini ni. Punyalah jauh perjalanan ni logik. Kenapa? Kemahakuasaan Allah. Tapi bila baca Quran tak sampai kepada orang yang meninggal, tak sampai, tak logik. Kita jadi mana satu yang Nina? Itulah dia manusia kalau berfikir dari segi apa? Dari segi kemampuan akal yang terbatas dan tidak memahami nas dengan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Memperbanyakkan i'tikaf dan sunat dianjurkan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hadirin, i'tikaf ni taklah semestinya kita duduk di masjid selama sebanyak-banyaknya. Itu i'tikaf yang paling tepat. I'tikaf yang paling tepat siang malam, pagi petang, semua dekat masjid, itu yang paling tepat. Begitulah Nabi buat. Tapi di Malaysia, hakikatnya kita ini bekerja. Jadi bila kita i'tikaf malam, kita balik kerja apa semua, i'tikaf lah. Tapi kalau tak dapat juga malam, siang pun tak apa, macam mana? Pergi solat di masjid. I'tikaf walaupun 5 minit pun nama i'tikaf juga. Jangan di narrow down, disempitkan masuk i'tikaf, mesti bawa bantal, mesti bawa ubat nyamuk, mesti bawa. Tidak. I'tikaf di masjid itu, masuk masjid, nama itulah i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, begitu. Siang hari duduk dekat masjid, i'tikaf. Itu juga nama i'tikaf. Kerana di dalam hari-hari tersebut terdapat malam Lailatul Qadar, yang mana amalan soleh pada malam Lailatul Qadar itu lebih afdal daripada amalan 1000 bulan. Sebahagian ulama mengatakan 1000 itu bukan 1000, tetapi itu maksudnya banyak. Sebahagian ulama mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Alfi syahrin. Sebahagian ulama, tapi kebanyakan ulama mengatakan memang 83 tahun, berapa bulan? 4 bulan ya.
Kebanyakan begini. Tapi sebahagian tafsiran yang lain mengatakan tidak. Alfun di sini maksudnya banyak. Sebab orang Arab, nombor paling banyak mereka sebut 1000. Sebab itu kalau mereka nak sebut 1000, alfun. Mari pada 1,000,000, dia tak akan sebut milionon. Tak pernah dengarlah saya mengaji bahasa Arab. Bikam hadha 1,000,000. Itu campur Inggeris. Milionon tak. Kalau mereka nak kata 1,000,000, dia akan ulang ini. Alfu, alfin. Alfu, alfin. Alfu ataupun alfu, alfin. Itu maksudnya 1,000. Ini maksudnya 1,000,000. Alfu, alfin. Kalau mereka nak kata 1,000,000,000,000, 1,000,000,000,000. Orang Arab tak pernah kata wahid bilionon. Bunyi syahalam bunyi. Bunyi Arab syahalam bunyi. Wahid bilionon. Tapi oleh kerana tak ada nama lain bagi mereka, 1,000 itulah paling banyak. Jadi 1,000, 1,000,000. Mereka kata bilion apa? Alfu, alfi, alfin. Alfu, alfi, alfin. Ini maksudnya 1,000,000,000. Ni 1,000,000,000 ni. Ni 1,000,000,000. 1,000,000,000. Ni 1,000. Kan kita baca dalam Hizbun Nawawi, alfu, alfi, alfu, alfi, alfin. Itulah dia maksudnya 1,000,000,000. Itu sebahagian ulama mengatakan begitu. Ala kulli hal, dua-duanya betul. Jangan kita bincang panjang kat situ. Yang penting biar kita dapat malam itu. Satu lagi hadirin, jangan pernah rasa kecewa kalau tak lihat tanda-tandanya. Tapi kecewalah kalau tidak dapat beramal pada malamnya. Tandanya itu memang macam-macam tanda. Imam An-Nawawi ketika umur 7 tahun, beliau bangun malam dan beliau bagi tahu bapa ayahnya. Ya abati, wahai bapa, ma hadhihi daw? Apa ini cahaya yang memenuhkan bumi ini? Ketika itu umur beliau 7 tahun dan itu berlaku pada malam 27 Ramadan. Ini kemuliaan Imam Nawawi. Ketika umur 7 tahun dah dapat Lailatul Qadar. Dapat lihat tanda tu. Jadi jangan kecewa kalau tak lihat tanda. Tapi kecewalah kalau malam tu kita tak buat amal ibadat. Sebab itulah hadirin pastikan. Mulai daripada malam ke-19. Kenapa saya kata 19? Sebab ada tempat lain dah dulu dah. Sehari jadi 20. 20 pula ada tempat dahulu. Jadi 21. Daripada 19 kita dah 10. Jangan tinggal. Pastikan 3 ni. 1. Solat isyak berjamaah. 2. Tarawih berjamaah. Saya tak masukkan 8 ke semuanya. Of course kalau 20 itu yang terbaik. Kemudian witir berjamaah dan subuh berjamaah. 4 ini pastikan. Daripada malam 19 atau malam 20 sampai habis tamat. Whatever. By hook or by crook. Betul bahasa dia. Macam mana pun jangan tinggal. 1. Isyak berjamaah. Kalau kita solat isyak tadi kan, seorang tolong kawan, minta tolong kawan. Syekh, tolong ana tolong jadi imam ana untuk solat isyak. Ana pun dah solat, dia kata. Tapi tolong saya nak sembahyang berjamaah. Kalau dia tak tolong, tak mengapa. Biar orang lain tolong. Sebab apa? Kita biar berjamaah juga. Sebab orang yang solat berjamaah pahalanya membangun separuh malam. Man shalla al-isya fi jama'atin fa ka'annama qama al-laila nisfah. Wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama qama al-laila kullah. Jangan tinggal. Ini saya pesan pada diri saya ni. Mikrofon ni kuat ni. Mikrofon ni kuat. Saya nak tunjukkan pada diri saya yang nafsu kadang-kadang liar ini, supaya telinga saya dengar mulut saya, sebab dia yang paling dekat dengan mulut saya. Usahakan pada malam 20, saya ceritakan diri saya ni, usahakan starting from malam 20 jangan tinggal 4 perkara. 1. Isyak berjamaah. 2. Tarawih berjamaah. 3. Witir berjamaah. 4. Subuh berjamaah, insya-Allah. Siapa yang buat 4 ini, dia lihat tanda tak lihat tanda,
dapat dia malam Lailatul Qadar sepanjang tahun. Sebab itu imam-imam yang regular jadi imam tu kan, setiap tahun mereka dapat Lailatul Qadar. Maksudnya dapat malam tu. Adapun tanda tu, tu sebahagian orang, lain pula rezeki masing-masing. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan iaitu Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Guru kami kata 1000 bulan bersamaan dengan 83 tahun 4 bulan. Ini pendapat pendapat pertama. Hadirin, tambah lagi dhabit kat situ. Dhabit situ Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab beliau An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah yang terjemah dalam bahasa Melayu. Beli kitab ni Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Beli kitab ni. Nasihat Agama dan Wasiat Imam. Diterjemah oleh guru kami, almarhum Sayyid Ahmad bin Sumaid. Beliau banyak menterjemah kitab Al-Haddad, Imam Al-Haddad. Terjemahan beliau masuk ke hati lah. Masya Allah, banyak terjemahan beliau dan banyak beliau khidmat dengan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Masya Allah. Naam. Dalam kitab An-Nasaih disebut, kalaulah bertepatan solat itu dengan malam Lailatul Qadar, maka satu rakaat yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar menyamai 30,000 rakaat. Satu rakaat yang dikerjakan pada malam Lailatul Qadar, satu rakaat sama dengan 30,000 rakaat. Hadirin, cuba bayangkan orang yang solat tarawih 20 rakaat campur dengan witir 3 rakaat, yang dikatakan malam tu of course maghrib kan. Solat sebelum maghrib 2 rakaat. Allah, cuba kita saja-saja congaklah saja-saja je ni. 2 rakaat sebelum maghrib, 3 rakaat maghrib, 2 rakaat selepas maghrib. 4 rakaat ni maksudnya malam tu entah macam mana, semangat sangat buat amal 4 rakaat sebelum isyak, 4 rakaat isyak, 4 rakaat lepas isyak, tarawih 20. Witir berapa? 11. 3. Imam baca panjang pun batuk-batuk kat belakang. Tadi okey sebenarnya, tapi batuk-batuk kat belakang. Ya salam, cuba congak ni. Darab dengan 30,000, kalau malam tu malam Lailatul Qadar. Allahumma razuqna Lailatul Qadar. Allahumma razuqna Lailatul Qadar. Allahumma razuqna Lailatul Qadar fi hadhihi sanah wa fi kulli sanah. Birahmatika ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin wa ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan ini akan kita dapat. Ini untuk bulan Ramadan. Satu berita gembira untuk semua. Satu berita gembira untuk semua. Alhamdulillah, ini berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pahala ini kita dapat pada setiap malam. Pahala ni kita dapat setiap malam. Ini di bulan Ramadan untuk solat, untuk baca Quran dan semua amalan yang lain. Tapi ada satu anugerah Allah pada setiap malam khas untuk solat sahaja, iaitu arba'un. Hadis ba'dal isya kamithlihinna min Lailatul Qadar. Hadis rawahu Tabrani, Imam Tabrani riwayat dalam kitab beliau Al-Awsat. Al-Awsat. Beliau sebut, Nabi katakan arba'un ba'dal isya kamithlihinna min Lailatul Qadar. 4 rakaat yang dikerjakan selepas isya, pahalanya seperti mengerjakannya pada malam Lailatul Qadar setiap malam. Tapi ini hanya untuk solat sahaja. Yang Lailatul Qadar ni untuk semua digandakan. Yang ini pahala ni setiap malam. Hadirin, tolong ambil perhatian ni, sampaikan pada yang ini anugerah Allah pada kita ni. Jangan tinggal solat 4 rakaat lepas solat isyak. Jangan tinggal daripada sekarang ni. Nah, ini kan 12 Ramadan ni. Kita alhamdulillah dah selesai sebab solat tarawih tadi dah mana-mana 4 rakaat ini.
Kan tarawih tadi 20 rakaat, dah termasuk ini. Alhamdulillah, bersyukurlah kita. Bersyukurlah. Setiap malam kita dapat pahala ni. Ramadan, di luar Ramadan. Tak termasuk Lailatul Qadar betul-betul. Setiap malam kita dapat. Usahakan ya. Karena itu ulama bagi tahu kita. Ini 4 rakaat ini, 4 rakaat sunat ke 4 rakaat fardu. Tidak disebut dalam hadis. Tetapi ulama mengatakan, of course, dia lebih zahirnya sunat. Kenapa? Arba'un ba'dal isya. 4 rakaat lepas solat isya. Mana ada lagi sembahyang fardu? Jadi itu sembahyang sunat. Jadi apa yang kita buat ni sebagai panduan sahaja. Oleh kerana ulama katakan dia tidak spesifik. Asalkan 4 rakaat, ambillah yang ba'diyah itu. Orang macam malas macam saya ni begitulah. Macam mana? Usalli sunnatal isya raka'ataini ba'diyatan. Sebut ba'diyah dulu. Usalli sunnatal isya raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Sembahyang macam biasa. Kemudian angkat lagi, usalli sunnatal isya raka'ataini lillahi ta'ala. Cukup. Boleh? Semula usalli sunnatal isya raka'ataini ba'diyatan du ma'jah. Ba'diyatan du bukan ba'diyatan ma'jah. Saya nak cakap dengan ma'jah. Ba'diyatan dahulu ma'jah sebut. Jangan ba'diyatan ma'jah lillahi ta'ala. Bila mai perkataan ma'jah tu? Usalli sunnatal isya raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Salam, angkat lagi. Usalli sunnatal isya raka'ataini lillahi ta'ala. Itu satu cara. Cara yang kedua, combinekan 4 rakaat sekaligus. Boleh. Mana-mana sembahyang ba'diyah ataupun qabliyah boleh dikombainkan jadi 4 rakaat. Nanti rujuk kitab Idaman Penuntut bagi menghuraikan yang khusus. Saya kalau sebut kitab ni, salah seorang yang saya selalu ingat siapa? Ustaz Muttalib. Ustaz Muttalib ada malam ni. Wallahu a'lam Ustaz. Kalau nak sebut kitab ni selalu ingat dengan Ustaz. Sebab beliau mengaji dengan ada orang alim dekat sana. Dekat Indon, dekat Johor. Kitab Idaman Penuntut bagi menghuraikan yang kusut, karangan Syekh Abdul Ghani ibn Yahya. Beliau adalah anak murid kepada Tok Kenali. Beliau yang sebut. Dalam kitab ini boleh kita rangkumkan sembahyang. Hatta di dalam kitab Zainul Talib, Zainu At-Talib yang dikarang oleh seorang alim di Brunei. Zainul Talib, nama beliau Zain, Pehin Zain apa tak ingat saya. Disebut juga. Macam mana? 4 rakaat sekaligus. Usalli sunnatal isya 4 rakaatin. Sebut ba'diyatan lillahi ta'ala. Semula, usalli sunnatal isya 4 rakaatin ba'diyatan lillahi ta'ala. Ini untuk orang yang berebut. Mungkin masa tak cukup. Jadi macam mana? Sembahyang macam biasa. 4 baca surah. Tak baca surah pun boleh. Tahiyat awal boleh pilih. Sama ada nak tahiyat awal ataupun tahiyat awal. Dua-dua boleh. Yang tak boleh tak buat. Buat hadirin. Habis. Kerana solat ini solat yang sunat, boleh tak duduk? Boleh. Tapi kena potong 50 markah. Nabi sebut, salatul qa'idi nisfu ajri salatul qa'imi. Sembahyang duduk, pahalanya setengah sembahyang orang berdiri. Habis. Permasalahan juga bagi orang yang ada hutang solat qada. Dalam mazhab kita Asy'ari, pendapat paling kuat haram, pendapat paling kuat tak boleh dia sembahyang sunat. Macam mana? Sembahyanglah wajib. Pilihlah mana-mana yang wajib 4 rakaat. Tak yang ba'diyah ni. Boleh. Contohnya qada dhuhur. Usalli fardhu dhuhri 4 rakaatin qadaan lillahi ta'ala. Sebut qada'annya sebab kita sembahyang di luar waktu. Qada'an lillahi ta'ala. Sembahyang 4 rakaat dapat jugalah pahala ni. Jangan risau. Kalau zuhur okey, clear zaman muda dulu, tapi yang selalu bungkui subuh. Bagaimana subuh? Usalli fardhu subhi raka'ataini qada'an lillahi ta'ala. Cukup tak 4? Tak. Subuh lagi. Usalli fardhu subhi raka'ataini qada'an lillahi ta'ala. 4. Kira tak apalah tu. Boleh. Jangan lepas. Ni jangan lepas yang hadirin. Ya Allah.
hatta sembahyang duduk sekalipun. Tapi qada tadi jangan duduk ya. Cuma saya dah ingatkan malam lepas ke malam sebelum ni, siapa yang solat qada kena ikut waktu dia. Contoh, siapa yang sembahyang qada zuhur waktu malam, boleh untuk dia kuatkan suara di 2 rakaat yang pertama. Walaupun dia solat zuhur, mana ada kuatnya, dia sir saja. Sama juga orang yang qada sembahyang isyak dalam waktu asar, boleh tak dia kuatkan suara? Jangan nanti viral nanti, nah. Jangan, memang hukum kata tak boleh. Please, this is salat isya. Yes, you're now not in the time of isya. Rather, what time yang lain. Gitu. Macam mana nak khatam ni? Bismillahirrahmanirrahim. Sunat memberi nafkah kepada keluarga dan kerabat pada bulan Ramadan dengan ukuran yang lebih daripada bulan-bulan yang lain jika memiliki kemampuan. Lebih sikitlah. Nah, bulan Ramadan ni lebih sedikit, tak semestinya lebih pada makanan, mungkin pada pakaian ke, mungkin pada dekat rumah ke, selesa sedikit. Tanda kita bersyukur pada Allah. 12. Menjaga lisan dari mencaci maki orang lain, dan jika dicaci maki oleh orang lain, maka disunatkan untuk mengingatkan dirinya dengan lafaz inni saim. Kalau orang kata kita hang ni busuk lah, contohnya orang kata hang ni busuk lah, ya akhi inni saim. Apa tu? I'm fasting. Apa tu? Saya sedang berpuasa. Dia tak faham dengan Arab tadi tu kan. Sesungguhnya aku dalam keadaan berpuasa. Lafaz tersebut dibaca dalam hati dan diucap juga dengan lisan jika tidak takut timbul riak dalam hati. Tak mengapa. Dalil masalah di atas adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza shama ahadukum fajahila alaihi rajulun aw syatamahu falyaqul inni shaim. Jika seseorang di antara kamu berpuasa kemudian diajak berbicara buruk atau dicaci maki, maka ucapkanlah sesungguhnya aku dalam keadaan berpuasa. Naam. Faedah. Terdapat perbezaan di antara para ulama mengenai ucapan aku dalam keadaan berpuasa, apakah diucapkan dengan lisannya atau hanya sekadar diucapkan dalam hatinya sahaja. Ada 3 pendapat. 1, menurut sebahagian ulama diucapkan dengan lisannya meskipun sedang melakukan puasa fardu atau sunat. Yang kedua, mengikut sebahagian ulama diucapkan dalam hatinya sahaja meskipun sedang melakukan puasa fardu atau sunat. Menurut Imam Ar-Ruyani, jika sedang melakukan puasa fardu maka diucapkan dengan lisannya, dan jika sedang melakukan puasa sunat maka diucapkan dalam hatinya, nak mengelakkan daripada apa? Riya. Sampai tahap tu sekali ini. Tetap menjaga diri agar berbuka dengan makanan yang halal. Memang Imam Al-Haddad selalu sebut. Dia kata begini, Imam Al-Haddad sebut dalam kitab Nasaih, antara adab berpuasa ialah lihat apa yang kamu makan dan lihat dengan siapa kamu makan. Sebahagian ulama bagi tahu lihat di mana kamu makan. Supaya kita jangan makan membazir. Kadang-kadang, mohon maaf ya, jadi pesta makanan. Sepatutnya pesta beribadat, tetapi pesta makanan pula. Kita mewah lah. Kita mewah sangat. Orang di Yaman, orang di kat mana yang kebuluran sekarang? Syria. Di Syria nak kesian, Masya Allah. Ingat-ingatlah. Sebab itu kalau ambil makanan tu, berpada-padalah. Biar sedikit, tapi jangan banyak membazir. Biar sedikit tak apa. Bagi hak orang lain juga, tapi membazir, tapi tak dimakan. Ya Allah, sayang. Hadirin, sebenarnya yang sedap makanan kat mulut ni je. Lepas tu bila masuk perut, tak ada apa dah. Bila masuk kat bawah, lagi tak ada apa. Bila dia buang, lagi tak ada apa. Kerana itulah. Ya kat mulut je pun. Saya jumpa dengan seorang ahli sufi dekat Kedah. Dia kata, air ni, kalau orang awam, dia lihat air ni sebagai nikmat. Air ni. Tapi kalau orang yang maqam dia dah naik, dia tak lihat air ni.
sebagai satu nikmat pemberian Allah, tapi dilihatnya kepada sifat Allah yang memberi air itu. Dia sudah syuhud kepada sifat, sebab Allah yang bagi dengan rahimnya bagi air ini. Nah, kemudian dilihatnya asma Allah Azza wa Jalla yang Maha Rahman, yang Maha Rahim memberikan ini. Nah, sebab itu orang yang sudah syuhud kepada asma, kepada sifat, dia tak marah kalau air ini tak manis. So, yang penting air, bukan racun. Dia tengok gitu. Dia bagi tahu kami lah. Kenapa antum minum air yang berwarna? Air yang berwarna, air kopi lah, Milo Ais. Air kedondong. Saja sebut. Air kedondong letak asam boy, letak ais. Apa beza dengan air ni? Mengenyangkan? Naam, sama. Kalau banyak ni dengan banyak tu sama tak mengenyangkan? Sama. Yang penting mengenyangkan, bukan? Naam. Maka yang berwarna tadi adalah membazir. Pula dah. Jangan dengan orang sufi, jangan. Kita jauh dengan mereka. Kita selagi tak dapat cendol dengan cincau, selagi itu kita pusing cari bazar Ramadan. Mohon maaf ya. Tinggal 10 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Sebagaimana Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullah berkata, waftir 'alal halal ya talibal kamal, dan berbukalah dengan makanan yang halal wahai pencari kesempurnaan. Saya ingat saya nak berhenti kat sini. Kalau ada soalan boleh datangkan sekarang. Perkara-perkara yang makruh dalam berpuasa kita sambung. Hadirin, memang kalau ikut dari segi cara kita baca ni tak khatam lah, tapi jangan risau. Kita khatamkan yang bab hukum-hukum saja. Yang di belakang ini, cuba tuan-tuan lihat. Muka surat 169. 169. Selepas itu doa dan amalan terpilih. Ini amalkan sahaja. Ini saya tak baca lah. Amalkan sahaja ini. Jadi bermakna hampir suku kitab ni dengan amalan sahaja. Bermakna tak tebal sebenarnya kitab ni. Esok saya menjangkakan kita sampai kepada setengah lah paling kurang. Paling kurang tuan-tuan ada sanad baca kitab ni, ada sanad, nanti boleh baca dengan yang lain pula insya-Allah. Baik, saya ingat soalan ni tak banyak. Tapi dalamnya panjang. Saya tengok dahulu, saya nak habiskan sedikit lagi. Saya tengok dahulu kalau banyak saya nak berhenti. Baik, saya sambung sedikit. Perkara-perkara yang makruh dalam berpuasa. Di antara perkara-perkara yang hukumnya makruh jika dilakukan dalam keadaan berpuasa adalah mencicipi, merasai makanan atau minuman tanpa ada kepentingan dalam keadaan berpuasa, dan jika diperlukan contoh tukang masak, maka hukumnya boleh jika tidak ditelan dan tidak makruh. Makruh kalau tak ada apa-apa, tapi kalau tukang masak ataupun ibu-ibu untuk anak-anaknya semua kecil-kecil di pusat jagaan baby contohnya, kena cicip jugalah. Cicip, sebab cicip rasanya kat lidah. Itu saja. Masin. Sungguh masin. Batal. Jangan dimasuk gitu. Terlalu kenyang ketika makan sahur. Allahu Akbar. Kerana dapat menghilangkan faedah berpuasa. Makan sahur apa yang sampai kenyang sangat? Pepatah menyebut akal kathir kasul. Akal kathir kasul. Makan banyak jadi malas. Masya Allah. Naam. Kerana dapat menghilangkan faedah puasa, iaitu mengingat saudaranya, yakni pada muslimin yang dalam keadaan kelaparan. Selalulah ingat dekat Yaman tadi, dekat Syria, Palestin semua. Untuk menutup pintu kemaksiatan, para salafus salih berkata, jika perut terlalu kenyang, maka akan mempermudah anggota badan untuk melakukan maksiat. Sebab itu biar dia lapar. Minggu lepas, alhamdulillah, kami mengaji kitab Sayyarus Salikin dengan guru kami Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Baru saya tahu cerita beliau. Beliau kata, saya menulis kitab beliau kata, saya menterjemah kitab Bidayatul Hidayah antara dua lapar. Antara dua lapar. Macam mana? Tengah beliau lapar ni, beliau menterjemah. Baru anak beliau datang. Abi, mak panggil untuk makan.
mak panggil untuk makan. Maksudnya beliau menterjemah ketika lapar. Nah, jangan menterjemah ketika kenyang ataupun menterjemah di depan ni banyak makanan. Jadi satu-satu nak makan apa, kuih, kari pap, selagi tak habis, selagi tu tak boleh menulis ataupun menterjemah. Nah, sebab ini semua adalah godaan-godaan. Kerana itu salah satu cabaran orang yang menulis adalah makanan. Kalau cendol, dia kena habiskan dulu cendol itu. Dia tak boleh menulis cendol, tak boleh. Jadi begitulah cabarannya. Tapi bila dah habis makan tadi, bukan kata nak terus menulis. Bismikallahumma ahya wa amut, mengharapkan nanti setengah jam boleh kita bangun untuk menulis. Ghaibul ghuyub. Macam ada pengalaman je cerita ni macam ada pengalaman je. Stop kat situ, jangan cerita kat orang. Melawan hawa nafsu. Ada dua kaedah dalam agama tentang nafsu ni. Satu, mukhalafah. Dua, mujahadah dengan nafsu. Buat dua benda dengan nafsu. Mujahadah, contoh, hati ni kalau boleh 8 dengan 20, biar kita buat 8. Sebab apa? Sebab tenang, relax. 20 mengantuk lagi dan sebagainya. Mujahadah 20. Itu nama mujahadah. Mukhalafah macam ni, buka YouTube. Orang menyanyi. Mukhalafah, tengok orang baca Quran. Tu nak pergi tempat konsert. Terus pergi ke pengajian lewat malam di Shah Alam kau sebelah. Itu guru kami Syekh Fuad bin Kamaluddin As-Sanusi. Beliau ajar. Beliau ajar ni untuk orang mula-mula macam saya ni dengan tuan-tuan. Nak nafsu tu biar mukhalafah. Macam mana? Beliau ajar begini. Kalau kata pergi kedai tu nak makan sate, sate, memang dia sebut sate, saya ingat betul-betul. Sate, sampai di kedai jangan makan sate. Mintalah roti canai. Roti canai tu saya sebut, dia tak sebut. Mintalah lain daripada sate. Kenapa? Biar padan muka hawa nafsu. Selama ni dia nak sate, yes man, yes boss, yes boss. Kali ni sampai roti canai satu. Biar padan muka dia. Siapa yang padan tu? Dia padan muka dia. Memang lawan. Biar dia memang saat lagi dia merah mula merah. Sebab tadi nak sangat-sangat. Ketika itu kita akan dapat indikator. Iaitu apa? Indikator yang tepat pada sesuatu. Macam mana? Saya dah cerita ni 2 malam lepas. Indikator yang tepat. Apa? Nafsu, bila dia nak sesuatu, macam nak terkam, itu tanda benda tu tak elok. Tapi untuk kita jangan dulu. Untuk peringkat saya tak sampai. Untuk peringkat orang wali-wali Allah ataupun orang yang terdidik hawa nafsu, dia boleh. Sebab yang tadi tu, dia mukhalafah. Dia dah train dah selalu. Seorang tok guru, pulang balik. Seorang tok guru dijemput anak murid, buat kenduri. Khas kambing. Tok guru tu dilihat daripada awal majlis sampai balik, tak sentuh pun kambing. Sedih anak muridnya, bertanya Tuan Guru, mohon maaf, tak pun saya lihat Tuan Guru menyentuh kambing. Kata Tuan Guru, mohon maaf juga, saya merasakan ada sesuatu pada kambing ini. Anak murid tahu, Tok Guru bukan sembarangan. Esok pagi jumpa dengan pengembala kambing. Saudara, tell me the truth. Bagi tahu saya dengan yang betul. What happened to my kambing? Kata pengembala kambing ni, I'm so sorry. Yes, kambing ini milik kamu dan kita dah setuju untuk saya bela dahulu. Memang dia montel, gemuk dan Masya Allah. Tetapi hours before your arrival, sebelum kamu datang dekat sini, kambing ni mati. Saya sembelihkan kambing ni supaya hilang tanda-tanda kematiannya itu. Apa hukum menyembelih kambing yang mati? Bangkai. Itu rupanya sebab Tok Guru, macam mana Tok Guru tahu itu adalah haram? Macam mana boleh tahu? Tok Guru tu kata,
Ketika saya duduk dan berhadapan dengan kambing, nafsu ni macam nak terkam makan kambing tu. Bila nafsu ni bergelojak nak makan kambing, I know mesti something wrong happen to the kambing. Nah, itu maksudnya indikator dia betul. Indikator kita jangan dulu. Contoh makan cendol. Jangan-jangan ada haram. Nah, jangan. Itu yang saya sebut tadi. Jangan. Ini rojak. Jangan-jangan haram. Ice cream. Jangan-jangan. Astagfirullah. Ayam. Jangan-jangan. Hatta ke air pun jangan-jangan. Jangan-jangan. Tak. Indikator saya lah tuan-tuan, Masya Allah. Saya belum lagi Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita berhenti dekat banyak tidur di siang hari. Izinkan saya 2 minit. Assalamualaikum. Ustaz, adakah orang yang pernah mimpi Nabi, wajah Nabi itu akan kekal dalam ingatan orang tersebut sampai dia mati? Kalau Allah izinkan dia kekal. Sebab itu perlu belajar dahulu kitab Syama'il Muhammadiyah supaya kita tahu macam mana muka Nabi, macam mana badan Nabi, lam yakun laisa bitawilil mummarid wala bil qasiril mutaraddid. Nabi tidaklah terlalu panjang macam galah, tidaklah pendek terpadat. Tidak. Supaya kita tahu, yang kita mimpi itu adalah Nabi. Apakah amalan khusus untuk mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Banyak sangat amalannya. Antaranya yang guru kami sebut, Syekh Fahmi Zamzam. Beliau kata antara amalan yang mujarab untuk berjumpa dengan Nabi, banyak-banyak membaca salawat al-azimiyah. Salawat al-azimiyah. Siapa yang belum tahu salawat tu, saya bacakan kepada yang tak tahu. Salawat ini sangat terkenal dalam tariqat Ahmadiyah Idrisiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat namanya Al-Azimiyah. Masya Allah. Saya nak buka salawat Al-Azimiyah, terbuka khutbah nikah. Dalam ni, Masya Allah. Allahumma inni as'aluka binuri wajhillahil azim, alladhi mala'a arkana arshillahil azim, wa qamat bihi awalimullahil azim, an tusalli ala sayyidina Muhammad dil qadril azim, wa ala ali nabiyillahil azim, biqadri azamati dhatillahil azim, fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma fi ilmillahil azim, salatan daimatan bidawamillahil azim, ta'ziman li haqqika ya maulana ya Muhammad, ya dhal khuluqil azim. فسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا رب روحا لذاتي في جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. Kenapa disebut salawat ya al-azimiyah? Sebab banyak disebut al-azim. Ini antara salawat yang mujarab kalau mimpi jumpa dengan Nabi. 2 orang guru yang bagi tahu saya macam ni. Satu Syekh Fahmi Zamzam. Seorang lagi Baba Abdul Aziz. Tak mengapa saya sebut benda ni sebab beliau dah wafatnya. Beliau sebut ketika beliau mengkhatamkan ni 1000 kali, ketika itu beliau mimpi jumpa Nabi. Salawat al-azimiyah. Ini agak panjang. Kalau nak ringan, bacalah salawat al-ummi. Salawat al-ummi. Sayyidi Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Syekh Abul Abbas Al-Mursi, salah seorang syekh dalam tariqat Syadhuliyah. Beliau sebut, lazimkan baca salawat Al-Ummi 500 kali setiap hari. Dan ketika Jumaat 1000 kali. InsyaAllah Jumaat pertama atau Jumaat yang ketiga atau Jumaat kelima nanti mimpi jumpa dengan Nabi. Itu masing-masing dengan niat ikhlas masing-masing. Jadi baca salawat al-ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jangan baca wasallam sebab dia sirah atas tadi, sirah amarnya wasallim. 500 kali setiap hari. Tapi hari Jumaat baca 1000 kali. Siapa yang nak amalkan tu, kami ada ijazah. Saya ijazahkan baca yang itu. Salawat al-ummi. Tapi yang paling penting apa?
semangat kita tu nak jumpa dengan Nabi. Itu yang paling penting. Hadirin, alang-alang. Yang ini saya jawab malam esok ya. Mohon maaf, ini malam esok. Ini yang kedua saja sebab kalau boleh saya tak nak lambat berhenti. Sah atau tidak puasa bagi orang yang haid dan telah habis haidnya sebelum subuh, lalu dia bersahur dan berniat, tetapi mandi wajib dilakukan selepas subuh. Nah, hukumnya adalah sah tetapi makruh sebab dia memasuki hari berpuasa itu dalam keadaan junub. Sama juga dengan orang yang bersama dengan isteri ataupun suami ketika buat kerja bakti. Jadi sebelum subuh tak sempat mandi, masuklah subuh dalam keadaan tak mandi lagi, maka hukumnya sah tetapi makruh. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an masyayikhina wa an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sama-sama asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.